Yang Berhormat Alur Gajah untuk mengundi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu, bagi pihak Jabatan Perdana Menteri, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam pembahasan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya telah meneliti isu-isu yang dibangkitkan sepanjang tempoh perbahasan dan terdapat 15 orang ahli yang berhormat telah membangkitkan 17 isu yang menyentuh tugas dan fungsi unit penyampaian kemakmuran bersama ataupun Shared Prosperity Delivery Unit Sepadu, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Angkatan Pertahanan Awam APM, Majlis Keselamatan Negara, Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu, dan bahagian Kabinet Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan BKPP. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Puntian, Yang Berhormat Pasimas, Yang Berhormat Pekan, Yang Berhormat Papa, Yang Berhormat Langkawi, Yang Berhormat Betong, Yang Berhormat Hulu Langat, Yang Berhormat Kanga, Yang Berhormat Kota Kinabalu, Yang Berhormat Tebrau, Yang Berhormat Segambut, Yang Berhormat Kalabakan, Yang Berhormat Batu Gajah, Yang Berhormat Tangga Batu dan Yang Berhormat Kampar. InsyaAllah saya akan menjawab satu persatu persoalan dan isu yang telah dibangkitkan mengikut fungsi agensi-agensi yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Langkawi walaupun tiada di sini, saya nak memberi maklum balas. Dan juga Yang Berhormat Kanga, Yang Berhormat Tebrau, Yang Berhormat Papa, Yang Berhormat Betong telah menyatakan pandangan dan persoalan mengenai Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dengan izin WKB 2030. Antara perkara yang dibangkitkan termasuklah sama ada WKB 2030 akan diteruskan sebagai agenda pembangunan negara serta kaedah dan pendekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan supaya WKB 2030 ini akan dapat melonjakkan ekonomi dan mengurangkan jurang pendapatan ataupun jurang kemiskinan di samping memberi perhatian kepada peningkatan ekonomi Bumiputera tanpa menyingkirkan hak kaum-kaum yang lain. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, WKB 2030 merupakan satu dasar utama kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif pada semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan aktiviti ekonomi sepanjang rantaian bekalan. Bagi memastikan sasaran WKB 2030 dapat dicapai, sebuah agensi iaitu Unit Penyampaian Kemakmuran Bersama ataupun Shared Prosperity Delivery Unit dengan singkatannya Sepadu telah ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Sepadu telah diberi mandat untuk menetapkan hala tuju dan merangka pelan tindakan serta memantau pelaksanaan inisiatif WKB 2030 dalam memastikan sasaran yang ditetapkan dapat dicapai menjelang 2030. Sepadu juga berperanan sebagai pemudah cara dalam usaha mempergiat pembangunan ekonomi untuk semua rakyat Malaysia oleh pemain-pemain industri dari dalam dan luar negara. Untuk mencapai kemakmuran bersama dengan keutamaan diberikan kepada masyarakat B40. Dalam memastikan WKB 2030 ini supaya ia lebih berjaya, meningkatkan status ekonomi rakyat, penambahbaikan perlu dilaksanakan dengan mengurangkan birokrasi dan mempercepatkan sesuatu keputusan yang tepat buat ke atas setiap perkara yang telah disasarkan supaya projek-projek yang khusus dapat dilaksanakan dengan segera. Namun demikian, WKB 2030 ini masih memberi fokus bagi membantu golongan B40, terutamanya dalam meningkatkan taraf sosioekonomi mereka. Ini kerana WKB 2030 merupakan wawasan yang mengambil kira ke semua isu-isu yang dihadapi
oleh golongan masyarakat. Kumpulan masyarakat yang memerlukan bantuan dan sokongan telah dikenal pasti dan di antaranya warga emas, wanita, kanak-kanak, orang kurang upaya dan golongan B40 yang lainnya. Untuk makluman ahli berhormat, pada masa ini Sepadu sedang aktif dalam mengenal pasti inisiatif-inisiatif yang dapat membantu meningkatkan golongan B40 dan meningkatkan pernyataan perusahaan kecil dan sederhana dalam rantaian bekalan dan ekosistem perniagaan. Pelaksanaan program yang dibuat oleh kementerian, jabatan dan agensi juga telah dijajarkan dengan objektif dan teras WKB 2030 supaya ianya dapat menyumbang kepada pencapaian inisiatif wawasan tersebut. Antara aktiviti penumbuhan ekonomi utama yang akan menjadi tumpuan adalah ekonomi digital, revolusi perindustrian keempat, hub halal dan makanan, pengangkutan, logistik dan mobiliti lestari, pendidikan serta pertanian pintar dan bernilai tinggi. Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat Kanga bertanyakan berapakah jumlah sumbangan pihak swasta bagi menangani COVID-19 dan bagaimana corak perbelanjaannya. Untuk makluman ahli yang berhormat, saya akan menjelaskan hasil kutipan dan perbelanjaan tabung COVID-19 yang ditubuhkan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA sahaja. Menteri, ada keluang ingin mencelah? Maaf, Datuk Timbalan Speaker, saya ingin bangkitkan peraturan tetap 41D, iaitu seseorang ahli tidak boleh merokok di dalam Dewan Mesyuarat, kerana pada minggu yang lepas saya pun bangkitkan isu ini dalam Dewan Yang Mulia dan saya berharap kita boleh selesaikan isu iaitu Yang Berhormat sembrong vaping dalam Dewan pada mesyuarat hari ini. Dan yang paling penting sekali, saya harap ini untuk supaya imej kerajaan tidak akan diburukkan. Kerana apa yang dinampak di luar adalah kerajaan ini sudah wujudkan 2 darjat. Rakyat mahin di luar didenda, tapi dan diambil tindakan yang keras. Tetapi ahli-ahli yang berhormat di sini, hasil yang daripada kerajaan langsung tidak didenda atau diambil tindakan yang keras. Baik. Terima kasih, Gulai. Antara 2 darjat. Baik. Tuan Yang Dipertua. Ya. Dengan izin. Ya. Menteri. Sila sembrong. Boleh? Boleh, sila sembrong. Saya dah nyatakan apa yang salah tetap salah. Saya dah mengakui bahawa saya salah dan saya dah minta maaf. Dan kata pasal mengenai pasal denda, saya pun dah pun di compound dan saya pun dah bayar fine yang dijatuh turunkan. Jadi kalau Yang Berhormat daripada Keluang nak masih lagi memainkan politik di Dewan ini, banyak kerja lagi untuk kita bincangkan di sini. Baik. Datuk Timbalan Speaker, kenapa saya bangkitkan isu ini dalam Dewan Yang Mulia ini? Kerana saya rasa satu apologi secara rasmi perlu dibuatkan dalam Dewan ini. Dan yang paling penting, Tuan Yang Dipertua, saya dah Yang Berhormat nyatakan sembrong saya adalah minta ahli maaf parlimen, dan saya sudah bertugas menyatakan saya 25 minta maaf tahun. di dalam Dewan ini. Apa lagi yang Berhormat Keluang nak? Terima kasih, Kulai, dan telah membangkitkan isu tersebut. Dan sembrong tadi dalam kenyataannya telah memohon maaf dalam Dewan ini. Terima kasih. Saya mohon Menteri untuk meneruskan. Datuk Yang Dipertua, izinkan saya menyambung penggulungan ini. Setakat 28 Julai 2020, jumlah sumbangan daripada 55 organisasi korporat adalah berjumlah 36.36 juta, iaitu 82.2% daripada jumlah keseluruhan sebanyak 44.25 juta. Sehingga tarikh yang sama, sebanyak 29.73 juta telah dibelanjakan dengan perincian seperti berikut. Nombor 1, penyalaran kepada Yayasan Kebajikan Negara bagi bantuan makanan untuk kawasan PKP diperketatkan dan lockdown sebanyak 25.23 juta. Nombor 2, bantuan khas bagi pengurusan kematian 5,000 setiap waris melibatkan 110 orang sebanyak 550,000. Dan ketiganya, bantuan khas bagi rakyat yang hilang pendapatan kerana kuarantin dan masuk wad untuk rawatan positif COVID-19 sebanyak RM100 sehari untuk 2,885 orang yang berjumlah 3.95 juta, iaitu total ataupun jumlah keseluruhan adalah 29.2
juta yang disebutkan tadi. Dan setelah ditolak perbelanjaan, baki tabung COVID-19 adalah sebanyak 14.51 juta. Bakinya akan digunakan untuk bantuan khas pengurusan kematian dan kehilangan pendapatan berikutan kuarantin dan kemasukan wad bagi rawatan positif COVID-19 yang sedang diproses dan yang akan diterima selepas ini. Yang Berhormat Kota Kinabalu pula bertanyakan jumlah kos bagi kuarantin persons under surveillance dengan izin PUS yang pulang dari luar negara di stesen kuarantin hotel di negeri Sabah yang disalurkan melalui Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia iaitu MOTAC. Untuk makluman ahli yang berhormat, mulai 2 April hingga 31 Mei 2020, kerajaan menanggung sepenuhnya kos kuarantin di hotel termasuk charge hotel RM150 seorang sehari iaitu berjumlah 2,100 untuk 14 hari. Bermula 1 Jun hingga 10 Jun 2020 pula, person under surveillance PUS perlu menanggung 50%, iaitu sebanyak RM1050 charge hotel. Bermula 24 Julai 2020, ekoran keputusan kerajaan mewajibkan kuarantin di stesen kuarantin. Semua warga negara dan bukan warga negara termasuk rakyat Sabah perlu menanggung sepenuhnya charge hotel yang dikenakan pada kadar tidak melebih ringgit Malaysia 150 seorang sehari. Sebarang pertimbangan lain termasuk subsidi bayaran charge tersebut melalui peruntukan kerajaan negeri adalah tertakluk kepada pertimbangan kerajaan negeri Sabah. Bayaran dikecualikan kepada kanak-kanak di bawah 6 tahun dan orang kelainan upaya. Pelajar dari kalangan B40 boleh membuat rayuan pengecualian bayaran. Seterusnya tertakluk kepada penilaian oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, PUS, person under surveillance dikenakan fee ujian pengesahan COVID-19 mengikut jenis iaitu RM150 untuk tindak balas berantai PCR atau ringgit Malaysia 60 untuk kit ujian pantas rapid test kit yang berbentuk RTK antigen atau RM30 untuk RTK antibody. Datuk Yang di-Pertua, Ahli Parlimen Hulu Langat pula telah membangkitkan isu mengenai insentif tambahan dalam bentuk kewangan dan bukan kewangan kepada anggota dan sukarelaan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Untuk makluman Dewan, kerajaan sentiasa dari semasa ke semasa memberi perhatian mengenai perkembangan dan pengukuhan APM baik yang berbentuk insentif keuangan maupun insentif bukan keuangan. Ini dibuktikan melalui keputusan Jemaah Menteri pada 13 Mei 2020 yang telah meluluskan kenaikan kadar allowance kepada anggota sukarelawan APM pada kadar baharu RM9.80 sejam bagi pegawai dan RM8 sejam bagi anggota lain-lain pangkat. Malahan kerajaan telah berkenan untuk backdate keputusan ini yang berkuat kuasa bermula 1 Mac 2020. Insentif galakan ini yang melibatkan peruntukan tambahan sebanyak ringgit Malaysia 32 juta setahun merupakan komitmen dan peragaan kerajaan di atas peranan APM sebagai agensi barisan hadapan dalam memenangi kecemasan, bencana dan wabak penyakit khususnya pandemik COVID-19 ketika ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri atas keprihatinan serta kelulusan kenaikan kadar allowance yang diberikan kepada APM. Selain daripada itu, bagi memastikan perkhidmatan APM yang berkesan, anggota sukarela APM turut menikmati keistimewaan dan kemudahan lain seperti berikut. Nombor 1, allowance sagu hati atau bounty tahunan, pakaian seragam percuma, kadar bayaran rawatan terkurang bagi sebarang rawatan perubatan di hospital kerajaan, pampasan atas kejeraan atau kematian di bawah tabung amanah perwira dan pertahanan negara dan kemudahan caruman di dalam skim insurans berkelompok APM. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Batu Gajah
telah membangkitkan isu berkaitan keberkesanan pelantikan Kolonel Kehormat Pertahanan Awam di kalangan ahli-ahli parlimen. Untuk makluman ahli yang berhormat, lantikan tauliah kehormat dan tauliah bersekutu adalah berdasarkan peruntukan Seksyen 7G Akta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia 1951, Akta 221, iaitu dengan izin, the Minister may grant honorary commission and associate commission of the force to any person as he deems fit. Suka saya memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa pada tahun 2016, seramai 139 ahli parlimen telah dilantik sebagai Kolonel Kehormat Pertahanan Awam. Bagaimanapun, selepas PRU 14 pada 9 Mei 2018, sebahagian ahli parlimen yang dilantik telah gugur pelantikannya disebabkan tidak lagi terpilih menjadi ahli parlimen. Mengambil kira kecemasan dan bencana boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana sahaja, amatlah penting dan signifikan bagi setiap ahli parlimen menggunakan platform lantikan Kehormat Pertahanan Awam ini untuk memainkan peranan sebagai orang yang berkehadapan dalam situasi bencana selain menjadi pencetus semangat masyarakat dan menjadi contoh juga kepada rakyat yang diwakili. Ahli parlimen juga yang diberikan lantikan kehormat ini boleh menjadi pemudah cara dalam urusan kesiapsiagaan dan keselamatan komuniti, terutamanya di kawasan parlimen masing-masing yang diselaraskan oleh APM selaku Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana. Sebagai maklumat tambahan untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, setakat 2020 APM telah meluluskan penubuhan sebanyak 1,914 pasukan Civil Defence Emergency Response Team atau kita panggil dengan izin CDET di peringkat agensi kerajaan, swasta dan badan berkanun di seluruh negara. Penubuhan CDET ini bertujuan untuk membantu mengurangkan kesan terhadap sesuatu kecemasan atau bencana di peringkat awal khususnya di tempat masing-masing. Dengan hasrat setiap kawasan parlimen terdapat sebuah pasukan CDET, saya ingin mengambil kesempatan pada hari ini untuk menyarankan agar ahli-ahli yang berhormat turut sama menubuhkan dan menaungi sekurang-kurangnya satu pasukan CDET di kawasan parlimen masing-masing. Yang berhormat keterih contohnya merupakan penaung kepada CDET di kawasan beliau dan beliau sendiri telah turut serta dalam pelbagai aktiviti sukarelawan dan kesiapsiagaan yang dilaksanakan di Parlimen Keterih. Kerajaan dan APM mengalu-alukan penglibatan semua ahli berhormat dalam membantu memperkasakan perkhidmatan APM demi keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat Kampar telah membangkitkan isu supaya Majlis Keselamatan Negara adalah lebih proaktif dalam memastikan pemahaman dan pematuhan SOP seperti menganjurkan taklimat-taklimat kepada operator sektor makanan, pemilik restoran dan kopitiam. Untuk makluman ahli yang berhormat, SOP yang disediakan bertujuan untuk dijadikan panduan kepada semua rakyat sebagai salah satu usaha mencegah penularan wabak COVID-19. Proses penjalanan SOP ini melibatkan perbincangan teknikal oleh pelbagai kementerian dan agensi sebelum ianya dikeluarkan. SOP itu terguna pakai kepada warga Malaysia dan juga kepada warga bukan negara. Untuk tujuan tersebut, SOP ini telah dikongsikan dokumennya di media sosial dan laman sesawang MKN agar ia dapat dicapai oleh segenap lapisan masyarakat. MKN, JPM bersikap proaktif di dalam memastikan pematuhan kepada SOP ini dapat dicapai di setiap sektor industri dengan mengadakan sesi penerangan melalui media massa seperti wawancara di televisyen dan juga sidang MKN bersama Menteri-Menteri Besar pada 23 Julai 2020 telah memutuskan supaya NATMA bersama Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia menggerakkan kempen kesedaran COVID-19 di peringkat negeri. Operasi pematuhan kepada SOP turut dilaksanakan oleh agensi-agensi penguatkuasa yang diterajui oleh Polis Diraja Malaysia. Sebarang pindaan terhadap SOP berkenaan sentiasa dilaksanakan dari semasa ke semasa bagi tujuan penambahbaikan berdasarkan situasi pandemik COVID-19 ini. Pematuhan kepada SOP akan
akan menjadi kunci utama kepada Malaysia untuk mencegah penularan COVID-19. Pada hari Sabtu yang lalu, untuk makluman semua ahli Dewan yang mulia ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan kempen pembudayaan norma baru di Kompleks Sukan Paguh yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran kawalan kendiri dalam kalangan masyarakat dan memperkasakan usaha melawan wabak COVID-19 di negara ini. Dengan semangat kita jaga kita, saya menyeru agar semua rakyat terus bekerjasama dengan kerajaan, khususnya para petugas kesihatan dan penguatkuasa undang-undang untuk memastikan norma baru diamalkan bagi memutuskan rantaian wabak ini. Yang Berhormat Kampar nak minta penjelasan. Memang daripada jawapan Yang Menteri, kita menerima baik SOP yang telah pun ditetapkan. Tapi masalahnya timbul adalah dari segi penguatkuasaan. Saya bagi contoh. Sekarang kerajaan kata kita semua mesti guna MySejahtera. Betul, itu kita akan patuh. Tapi bila anggota polis datang ke kedai kopitiam, mereka tengok MySejahtera tak ada suhu, temperature yang dicatat. Jadi mereka akan keluar kompaun kepada kedai kopitiam. Ada juga yang kedai kopitiam mengadu, bila polis datang mereka akan telefon nombor telefon yang terdapat dalam buku pelawat, dan jika tak dapat pelawat tersebut, mereka kedai kopitiam juga akan kena kompaun. Ini yang menyebabkan kekeliruan dan pengusaha-pengusaha kopitiam ni mereka merasa resah. Apa yang mereka buat, adakah cukup ataupun tidak mencukupi? Itu yang menjadi masalah. Bukan SOP tersebut, tapi penguatkuasaan bila polis datang. Di Kampar ada sebuah kedai kopitiam, polis datang, dia mencari masalah dengan dia, nak kompaun 5,000. Ini menakutkan mereka sebab mereka akan cuba ikut ke SOP, tapi bila tak ada penguatkuasaan yang standard, itu yang menjadi masalah. Terima kasih Kampar. Apakah langkah untuk mengatasi masalah ini? Kami nak tahu. Jawapan yang spesifik untuk MySejahtera dalam mesyuarat baru-baru ini di Majlis Keselamatan Negara, Majlis telah bersetuju untuk kita mewajibkan semua pengusaha menggunakan MySejahtera. Dan sekiranya tempat-tempat tumpuan masyarakat tidak ada keupayaan untuk menggunakan Wi-Fi, internet dan sebagainya, kita masih lagi terus menggunakan kaedah manual, contohnya mengambil suhu-suhu dan dicatatkan maklumat itu kepada buku yang disediakan. Ini adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh MKN. Jadi apa saja yang berlaku atau ada bentuk penularan, kalau situ dipanggil sebagai epicenter, maka MySejahtera dan buku itu akan menjadi satu alat untuk kita mengenal pasti penwujudan atau penularan COVID-19. Jadi apa saja bentuk kelemahan yang kita ada hari ini, dengan adanya mesyuarat setiap minggu, 2 kali seminggu oleh MKN, kita mendapat maklum balas daripada Kampar, contohnya untuk kita tambah baik. Sebab ini adalah perkara yang unprecedented dan kita bukan nak menggunakan kaedah trial and error, tetapi berhala tuju untuk memastikan rantaian itu dapat diputuskan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Tuan Yang Pertua, mohon izin untuk saya menyambung pergulangan ini. Yang Berhormat Pasir Mas telah mencadangkan supaya sistem e-Kasih dikaji serta dibuat penilaian semula memandangkan pendapatan garis kemiskinan atau PJK telah dinaikkan bagi memastikan tiada isu keciciran. Untuk makluman ahli yang berhormat, ICU JPM telah membangunkan sistem e-Kasih pada tahun 2016 sebagai pengkalan data kemiskinan nasional yang bertujuan untuk mendaftarkan golongan miskin di Malaysia dan mengklasifikasikan mereka kepada kategori miskin tegar atau miskin berdasarkan kepada PJK yang disebutkan tadi. Semasa PJK semasa iaitu purata nasional dahulunya ringgit Malaysia 980 sebulan, dan sistem e-Kasih ini adalah bersifat dinamik dan data adalah berubah dan dikemas kini dari masa ke semasa. Pada 10 Julai 2020, kerajaan telah mengumumkan hasil dapatan kajian PJK baharu bagi tahun 2019, di mana PJK nasional telah meningkat kepada RM2,208. Sebaik saja kerajaan mengutamatkan PJK baru ini
dan mula diguna pakai dalam rancangan Malaysia ke-12, cakupan golongan sasar iaitu kategori miskin adalah lebih meluas dan isu keciciran dapat diminimumkan. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Pontian telah membangkitkan isu status projek-projek yang telah diluluskan di bawah Kerajaan Barisan Nasional tetapi dibatalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Untuk makluman ahli yang berhormat, projek-projek yang telah dikeluarkan surat setuju terima SST sebelum 29 Jun 2018 diteruskan pelaksanaannya, manakala projek-projek yang belum dikeluarkan SST pula telah dibatalkan pelaksanaannya. Keputusan ini juga adalah berdasar arahan daripada Kementerian Kewangan melalui surat bertarikh 29 Jun 2018 berkaitan penambahbaikan tadbir urus dan pelaksanaan perolehan kerajaan. Yang Berhormat Pekan pula, walaupun tiada di sini, ada menyarankan supaya dipercepatkan projek-projek infrastruktur rakyat sedia ada, termasuk projek-projek skala kecil dan sederhana seperti jambatan, masjid dan jalan-jalan yang telah dihentikan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, seperti mana projek pembangunan lain, projek-projek berskala kecil dan sederhana telah dikeluarkan SST sebelum 29 Jun 2018 diteruskan pelaksanaannya, manakala projek-projek yang belum dikeluarkan SST dibatalkan. Ini juga adalah berdasarkan arahan daripada Kementerian Kewangan seperti yang saya sebutkan tadi. Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat keperluan mendesak yang melibatkan kesejahteraan dan keselamatan rakyat, rayuan boleh dikemukakan kepada agensi yang berkenaan untuk dipertimbangkan semula dengan mengambil kira kedudukan kewangan semasa kerajaan. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Tangga Batu membangkitkan isu peruntukan yang diberikan kepada ahli parlimen pembangkang sebanyak 100,000 sama ada diteruskan seperti mana yang dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini atau ditarik balik. Untuk makluman semua ahli-ahli yang berhormat, peruntukan kepada ahli parlimen bukan kerajaan sebanyak 100,000 masih diteruskan buat masa ini. Peruntukan ini hanyalah sebagai penambah dan pelengkap kepada peruntukan di bawah rancangan Malaysia 5 tahun. Penyediaan dan penyaluran peruntukan ini adalah mengikut dasar sedia ada dan tertakluk kepada kemampuan semasa kerajaan masa ketika ini. Ahli parlimen yang bertanya dan semua ahli-ahli parlimen perlu mengupakan permohonan pelaksanaan program dan projek ke Pejabat Pembangunan Negeri ICU dan JPM untuk tujuan penyelesaian pelaksanaan. Mengenai mampu, Datuk Yang di-Pertua, Ahli Berhormat Segambut telah meminta kerajaan akan memperkasakan peranan mampu JPM sebagai pengumpul data dan informasi yang melibatkan pelbagai kementerian dan agensi kerajaan. Yang Berhormat juga telah menyarankan kerajaan supaya memberikan lebih banyak kuasa kepada mampu untuk mengumpul data, mempunyai bajet yang lebih besar untuk membangunkan sistem yang seamless. Untuk makluman ahli yang berhormat, mampu JPM selaku agensi pusat kerajaan berperanan sebagai agensi perancang, peneraju, pemudah cara dan perunding pelaksanaan pendigitalan sektor awam termasuk tadbir urus data kerajaan pada tahun 2014 mampu turut diberi mandat oleh Jemaah Menteri untuk menerajui pelaksanaan inisiatif analitis data raya dan data terbuka, open data dan big data analytic. Pada tahun ini, mampu telah membangunkan dasar perkongsian data sektor awam yang akan menjelaskan tanggungjawab dan peranan agensi sektor awam sebagai pembekal data dalam aspek penawaan, penyedia, pemproses, penganalisa dan pengurusan data. Saya yakin bahawa hasil perkongsian data sebegini akan berupaya membantu kerajaan dalam membuat perancangan dan keputusan yang lebih tepat dan berkesan di pelbagai peringkat pengurusan kerajaan termasuk kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Silakan. Ada celahan, sila Lumut. Ya, terima kasih bos pula. Terima kasih Halor Gajah. Terima kasih speaker. Saya ada membangkitkan tentang peranan mampu kalau boleh dalam tempoh kita melaksanakan normal-normal baru terutama dalam pengurusan kerajaan, mesyuarat dari rumah, kerja dari rumah, masa anjal dan sebagainya. Adakah mampu juga turut
membuat kajian dalam tempoh 4-5 bulan yang lalu ini, sama ada kekesanan, ada perkara yang positif daripada langkah-langkah tersebut yang boleh kita terjemahkan dalam perilaku baharu kerajaan dan pentadbiran pada masa akan datang. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat dari Lumut. Kita bukan saja di peringkat kajian, kita telah memulakan inisiatif tertentu untuk mencapai maksud yang dibangkitkan tadi oleh Lumut. Jadi, usaha kita sekarang sedang membangunkan contohnya the Master Digital Platform untuk semua orang kata ekosistem itu dapat dilengkapi dengan mengambil kira daripada swasta dan juga individu untuk menggunakan platform itu untuk memastikan contoh kalau ada yang membangunkan satu sistem untuk kita guna pakai, contohnya norma baru, kita bekerja dari rumah. Ini melibatkan berbagai ciri-ciri tertentu, umpamanya security, umpamanya disiplin kita sendiri. Itu ciri-ciri itu kita akan lihat segala bentuk cadangan dan usul untuk digunakan, kita kena lalui the Master Digital Platform itu supaya kerajaan ambil maklum segala bentuk yang nak dilakukan melalui platform itu sendiri. Terima kasih. Teruskan. Berperanan sebagai penyedia perkhidmatan platform saya sebutkan tadi seperti platform hub perkongsian data kerajaan, Malaysia Government Central Data Exchange MyGDX, platform data terbuka ataupun data.government.my dan Analytics Data Raya Big Data Analytics. Platform digital data tersebut telah menyokong kepada kesediaan perkhidmatan kerajaan berpacukan data pintar serta perkhidmatan digital merentas agensi. Kerajaan sedang dalam usaha meningkatkan tadbir urus data melalui kawalan keselamatan tanpa menjejas kerahsiaan maklumat merentas agensi dalam perkhidmatan digital. Sebagai maklumat tambahan kepada ahli-ahli yang berhormat, mampu juga berperanan merajui pembangunan perkhidmatan digital kepada rakyat berteraskan peristiwa kehidupan rakyat secara menyeluruh, end-to-end, melalui portal My Government yang sudah dicapai daripada satu gerbang tunggal iaitu www.malaysia.gov.my. Perkhidmatan menyeluruh yang saya maksudkan ini adalah merangkumi daripada proses mula-mula permohonan dibuat sehingga selesai bayaran bagi satu-satu perkhidmatan yang ditawarkan. Kita juga sedang mempergiatkan usaha mewujudkan komuniti digital tanpa tunai, cashless society. Komuniti digital yang diaspirasikan oleh kerajaan pula akan dapat mempersiapkan rakyat untuk membuat pilihan berteraskan informasi yang tepat serta analitis data yang boleh dipercayai. Justru pengukuhan perundangan dari aspek perkongsian data merentas agensi akan merubah perkusitan digital untuk berkembang lebih maju. Penggunaan analitis data raya, big data analytic dan data terbuka dengan lebih strategik dapat memenuhi hasrat kerajaan untuk menyediakan perkhidmatan digital yang berkualiti, inklusif dan mesra rakyat selari dengan hasrat kawasan kemakmuran bersama 2030. Datuk Yang di-Pertua yang berhormat dari Kalabakan membangkitkan isu mengenai bidang tugas Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah dan China lebih-lebih lagi dalam situasi di mana penerbangan global masih lagi disekat. Selain itu, Yang Berhormat juga mencadangkan supaya Akta Ahli Parlimen Saraan 1980, Akta 237 digubal supaya semua elan-elan menteri, timbalan menteri dan duta-duta khas bertaraf menteri dinyatakan di dalam akta ini. Untuk makluman ahli yang berhormat, antara tugas utama duta khas kepada Perdana Menteri ke Timur Tengah adalah menasihati Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai rakan strategik negara-negara Timur Tengah dalam bidang agama Islam, pendidikan, perdagangan dan pelaburan. Manakala Duta Khas Perdana Menteri ke Republik China adalah bertanggungjawab untuk menasihati Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai semua perkara dalam memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai rakan perdagangan strategik di Republik China di wilayah-wilayah yang telah dinyatakan, terutamanya dengan meningkatkan lagi jalinan kerjasama dalam bidang perdagangan dan juga pelaburan.
Tugas dan tanggungjawab duta-duta khas ini boleh diteruskan melalui pelbagai medium perhubungan dengan teknologi yang terkini meskipun penerbangan global masih lagi disekat. Datuk Yang di-Pertua, seperti mana termaklum, gaji menteri, timbalan Menteri Persekutuan telah pun dinyatakan dalam Seksyen 6 kurungan 1 Akta Ahli Parlimen kurungan Saraan 1980 Akta 237 dalam kurungan, manakala allowance pula ditentukan oleh Jemaah Menteri berdasarkan Seksyen 6 kurungan 5 Akta yang sama. Saraan duta-duta khas bertaraf menteri pula adalah selaras dengan tugas dan tanggungjawab mereka serta dinyatakan dalam kontrak perkhidmatan masing-masing. Cadangan Yang Berhormat Kalabakan untuk meminda Akta 237 agar semua gaji dan allowance anggota pentadbiran dinyatakan di dalam akta ini boleh diberi pertimbangan sekiranya terdapat keperluan dari pihak kerajaan. Datuk Yang di-Pertua, sebelum boleh Menteri YB Sepang. Telan Sepang. Boleh sikit ya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Speaker, terima kasih kepada Yang Menteri. Saya tertarik dengan Yang Berhormat mengatakan tentang tadi duta khas, khususnya duta khas daripada Timur Tengah lah, Perdana Menteri ni. Nak tanyalah kepada Yang Berhormat, adakah satu siasatan telah dibuat tentang wujudnya sebuah surat yang tersebar lah di luar, surat daripada Yang Berhormat duta khas itu kepada pemimpin bahasa Arab, dalam bahasa Arab, yang jelas mengandungi banyak fitnah dan penipuan. Ada satu siasatan dibuat. Apa pandangan Yang Berhormat? Sila Menteri. Datuk Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Sepang, saya mengambil maklum soalan yang dibangkitkan. Jadi saya belum pasti sama ada surat itu dalam siasatan ataupun tengah disiasat, dan saya akan jawab dalam bentuk tulisan. Terima kasih. Teruskan Menteri. YB Menteri. YB Menteri. Ya. Datuk Yang di-Pertua, sebabnya tak banyak yang ya, semua hanya faham. 8 minit saja lagi. Ada 5 minit. Jadi YB Menteri. saya rasa eloklah sebab saya dah menjawab ke semua yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat yang saya sebutkan tadi. YB Menteri, izin mencelah. Sebelum mengakhiri penggulungan ini, YB Menteri, izin mencelah sikit. Silakan. Saya juga ingin bertanya selepas Terima kasih YB. Terima kasih Tuan Sila Speaker. Semparangam dulu. Ya. Terima kasih Tuan Speaker, YB Menteri. Berhubung dengan soalan daripada YB Sepang tadi, saya juga teringatkan kepada soalan saya kepada Menteri Luar, iaitu yang juga ada kaitan dengan duta khas kita ke Timur Tengah, YB Marang, iaitu antara pendirian YB Marang ialah beliau menolak two-state solution, tetapi itu berhubung isu Palestin ataupun konflik di Palestin. Bagi pendirian Kementerian Dalam Negeri, kita menyokong solusi kepada isu Palestin ialah melalui two-state solutions dengan ibu negaranya di Baitul Maqdis. Dalam kes ini, apakah duta khas kita ke Timur Tengah mengambil pendirian negara ataupun masih dengan pendiriannya menolak two-state solution? Dan saya kira ini juga pendirian daripada Parti Islam Se-Malaysia, menolak solusi two-state solution tetapi inginkan sebuah negara Palestin merdeka. Terima kasih Semparangam. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat daripada Simpang Renggam, Datuk Yang Pertua. Apa saja bentuk keputusan dari sudut pendirian kerajaan mengenai Palestin, kita berbincang dengan mendapat maklum balas daripada Yang Berhormat Marang, duta-duta khas ke negeri Islam. Jadinya setakat ini pada hari kita punya pendirian masih lagi konsisten, iaitu Palestin mesti diwujudkan dan menolak the two-state solution yang telah itu bukan kita berbincang, bukan ada keputusan, tetapi kita sedang berbincang. Ini adalah keputusan kerajaan dan kita kena bawa untuk diputuskan mungkin di Dewan Yang Mulia ini, sebab ini pendirian negeri Malaysia sebagai sovereign country untuk memastikan kita adalah saya kira baik. Pendirian yang dinyatakan oleh Menteri Luar ialah two-state solution dengan Baitul Maqdis bagi ibu negaranya. Tetapi ini bertentangan dengan pendapat pribadi ataupun pendapat rasmi daripada duta khas kita ke Timur Tengah, iaitu dia menolak two-state solution.
Menteri katakan kerajaan Malaysia menolak two-state solution. Saya agak keliru di sini. Tak, dia Menteri luar pun ada di sini, mungkin boleh bantu. Betul, Si Paringam. Kita sebut, kita belum putuskan itu. Kita masih dalam peringkat mendapat maklum balas daripada YB Marang, duta-duta khas tadi saya sebutkan tadi. Dan kita ada pandangan daripada Kementerian Luar dan juga kita sedang membuat satu keputusan yang lebih konsisten selari dengan apa yang kita telah ada pendirian sebelum ini. Menteri, segera Menteri Luar. Terima kasih Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri, biar saya beri penjelasan. Pendirian kita dalam kerajaan jelas, two-state solution, dan dalam konteks OIC pun itu merupakan pendirian OIC. Pendirian Tuan Speaker, ni cara tak betul ni. Ini sekarang tengah kita ni, mana boleh menteri lain jawab? Tak, saya minta tak boleh. This one dalam undang-undang peraturan mesti menteri jawab, menteri lain tak boleh jawab. Saya dah menjawab. Ini bukan sekarang bukan dia floor dia. Saya dah menjawab. Dia beri kebenaran. This is not your floor, tak boleh jawab. Bagilah menteri ini jawab, bukan menteri lain. YB Sepang, saya dah menjawab tadi, tapi Dewan telah mengizinkan boleh, tak boleh menteri, tak boleh begitu, tak boleh. Tuan Yang Peraturan Di-Pertua, kena hormat lah. Baik, ini keputusan Speaker. Baik, ya. Sepang sila duduk. Sila teruskan. sekiranya soalan yang mencelah tak ada kaitan dengan menteri yang menjawab, tak ada salahnya kalau saya Can you quote anda peraturan dalam mana boleh isunya datang daripada mana peraturan siapa mana? yang Peraturan mencelah. mana? Terangkan. Come on lah. Takkan orang pengalaman tak tahu benda YB ni. Sepang, Benda basic. yang mencelah adalah Simpang Renggam. Saya dah Betul. beri jawapan. Mesti menteri yang jawab, Tetapi bukan kalau menteri dia tu. nak maklumat tambahan, Menteri tu dah dengan Sepang nak bil beri kita awak lain kan lah. pasal apa Sepang? Duduk je lah Sepang, bagilah menteri jawab. Yang awak dan ini bincangkan adalah pasal permintaan apa? daripada speaker. Ini adalah floor berikan kepada menteri. Ini pendirian penasihat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pendirian Parti PAS merupakan pendirian sebelum beliau dilantik. Saya pun telah bincang dengan Tuan Guru Hadi bahawa perkara ini dibangkitkan semasa PAS berada di luar kerajaan. Maka perkara ini akan dibangkitkan semula dan dibincangkan di peringkat Parti PAS. Mudah aja. Terima kasih menteri. Sila Menteri. Terima kasih kepada jawapan tadi. Adakah ini bermaksud soalan Parti lain. PAS telah mengubah pandangannya, menerima two-state solution? Ya. Kalau saya rasa seperti itu, dia satu yang besar yang Parti PAS perlu menjawablah. Terima kasih. YB Sepang tadi telah diperjelaskan, ini kita bawa kepada pimpinan PAS dan akan dibawa ke peringkat kerajaan untuk kita meneliti sama ada Saya rasa ada kekeliruan di situ kerana Menteri Luar cakap telah berbincang dengan PAS dan PAS telah merubah pandangannya sebelum kerajaan. Luar tidak menyatakan begitu. Menteri Kementerian belum Luar tak diputuskan menyatakan lagi. begitu. Diserahkan untuk dibawa kepada peringkat kerajaan. Simpang Renggam, jawapan telah diberikan. Sekarang ni floor menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dia kena faham. Kalau tak faham, hanya 2 minit saja lagi menteri. Kalau tak faham, boleh pergi sekolah lagi, boleh ambil ijazah lagi. Terima kasih. Saya Kena ingin terima menimbulkan dulu ada celahan persidangan daripada YB Menteri. Pontian. Alur gajah silap tadi itu akan keluar dalam handset besok. Alur gajah yang silap tadi akan keluar dalam handset besok. Tak boleh lari. Yang kesilapan awal alur gajah tadi itu Apa kesilapan? telah mengatakan bahawa kerajaan memegang kepada tidak. Ahli yang berhormat, saya minta supaya Bukan tadi dibincang. Menteri harus tarik balik, memohon maaf kerana telah diterangkan oleh Menteri dalam luar negara tadi, luar negeri tadi. Itu je yang diperlukan. Ya, menteri Be humble enough. saya nak tanya perkara lain ni. Sila Pontian, untuk sila Pontian. YB, saya mohon maaf sekiranya ada kenyataan yang kurang tepat, yang berbeza, tetapi saya nak nyatakan di sini. Perkataan dia dibawa untuk perbincang. Itu saja. Terima kasih. Sila Pontian. Ya, Pontian mencelah. saya ada menimbulkan Ruling order. dua perkara Ruling order. penting. Tuan Speaker, standing order. Standing order. Ya. 36-12 kerana menteri mengelirukan Dewan. Kenyataan awalnya beliau mengatakan kerajaan menolak two-state solution dan kemudian beliau mengatakan bahawa kerajaan masih mempertimbangkan dan beliau tidak menarik balik kenyataan awalnya yang bertentangan dengan kenyataan Menteri Luar. Terima kasih Tuan Boleh Speaker. saya Renggam. Sila menteri. Sila bagi belas.
Okey, sebab kita dalam perbincangan mendapat pandangan daripada Wabi Marang tadi, dan saya sebutkan tadi, kalau saya tersilap menyatakan kita telah bersetuju dengan two-state solution, saya tarik balik. Baik. Tarik baliklah, bukan dalam perbincangan, sudah ada polisi. Dah dijawab oleh Menteri. Sila Pontian. Ya, saya menimbulkan dua perkara dalam ucapan saya tapi belum dijawab, iaitu mengenai Biro Tata Negara dan program latihan khidmat negara. Apa pandangan Yang Berhormat Menteri terhadap program latihan jati diri patriotisme yang kita telah mulakan lama sejak tahun 80-an, PLKN sejak tahun 2004, semuanya itu mendatangkan kebaikan kepada rakyat tapi telah diberhentikan oleh pihak PHDAP. Sila Menteri jawab dan terus gulung. Ya. Terima kasih YB Pontian. Saya nak nyatakan di sini dan saya sudah pun menjawab sebelum ini yang kerajaan sedang dalam peringkat akhir untuk memuktamadkan keputusan dan akan dibawa kepada Jemaah Menteri untuk mewujudkan satu akademi yang lebih kurang sama tetapi disatukan dengan BTN yang terdahulu dengan juga PLKN, dan ini akan diangkat kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat dan kita akan umumkan dalam tahun ini juga. Terima kasih. Jadi Datuk Yang Dipertua, oleh kerana saya menempati masa dan saya juga telah menjawab kesemuanya, saya nak ucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat sebagai ucapan yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan ini dan juga menanyakan soalan-soalan yang tidak melibatkan di bawah kementerian saya. Jadi saya ini ucapkan terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Berhormat.